topik 2.4. Okay, computational method of limit. So sebelum ni kita dah tengok 3 subtopik lah. Kita dah tengok limit of the function, infinite limit dan limit at infinity. So sekarang kita nak pergi yang keempat. Okay, so computational method of limit, kita perhatikan di sini. Okay, kita sekarang berada di muka surat 45. Okay, dia ada teorem 2.1, basic properties of limit. So untuk basic properties of limit ni, kita ada beberapa perkara yang perlu kita ambil tahulah tentang limit ni punya kemudahan apa yang ada dalam limit tu lah. Okay, so kita ada dekat sini, suppose A, K and N are real numbers. Okay, ada A, K dengan N ni adalah constant lah, real number, nombor apa-apalah. Okay, so the limit of this expression is as follows. So kita ada bahagikan kepada dua bahagian. Okay, yang pertama limit at constant. So limit at constant maksudnya x nya approach kepada nombor real number lah. Okay, nombor constant. So yang pertama limit x approach A untuk K. Okay, katakanlah kat sini kita taruh nombor. Contohnya yang A ni kita bagi limit x approach 7. Katalah A nya 7, dia punya K nya katakanlah 5. So jawapannya akan dimudahkan menjadi 5. Okay, macam itulah contohnya. Okay, B, limit x approach A. Lepas tu dia ada variable, independent variable x kat situ adalah sama dengan A. Kalau anda perhatikan dekat sini, sebenarnya apa yang berlaku adalah value x approach A ni akan dimasukkan ke dalam fungsi. So kita bagi contoh B, limit x approach 2. Okay, katalah fungsinya dekat sini adalah x tambah 3. So kita akan masukkanlah 2, masukkan dekat dalam ni. So 2 tambahkan dengan 3. So jawapannya adalah 5. Okay. Okay, untuk C pun sama. Limit x approach A untuk fungsi x kuasa n adalah constant. So kita akan dapat A kuasa n. Sebab apa? X tu digantikan dengan A. So contoh, limit x approach 3. Okay, fungsinya katalah 2 x kuasa 2 tambah 8x tambah 1. So kita akan masukkanlah 2 darab 3 kuasa 2 tambah 8 darab 3 tambah 1. Dapat apa dia punya nilai, macam tu. Okay, gantikan sahaja value constant itu yang x approach tu ke dalam fungsi. Okay, untuk yang belah sini pula, limit at infinity. Kita dah tengok dalam subtopik sebelum ni, limit at infinity kat sini. Yang mana diketahui limit at infinity ni apabila dia punya limit tu menuju infinity atau limit x nya menuju negatif infinity. Okay, plus minus lah. So dekat sini dah diringkaskan. Okay, untuk yang D, limit x approach plus minus infinity untuk constant K, value ni tetap constant sebab tak boleh ganti apa-apa. Okay, seterusnya limit x approach plus minus x. So value nya adalah plus minus infinity. Masukkan value ke dalam. Okay, F, limit x approach positive infinity untuk x kuasa n. Okay, perhatikan dekat sini. Kalau n nya adalah semua nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6 semua, bila dia ni positif dimasukkan ke dalam fungsi tu, so value nya akan jadi infinity. Okay, contoh F, katalah limit x approach infinity, dia adalah 2 x kuasa 2 tambah 3. So anda boleh bayangkan kalau anda masukkan infinity dekat dalam ni, 2 darabkan, okey, katalah infinity kuasa 2, nombor yang sangat besar dikuasa 2 kan tetap akan jadi nombor yang sangat besar. Darab pula dengan 2, darabkan, tambahkan dengan 3. Jawapannya adalah infinity lah. Okey. So untuk G,
limit x menuju negatif infinity. Ni ada lain sikit. Limit x menuju negatif infinity untuk x kuasa n ada beza kalau fungsinya tu, kuasa n nya tu nombor odd number, nombor ganjil. Bila dimasukkan dia punya power tu nombor ganjil, dia punya value itu akan tetap jadi negatif lah. Okey. Manakala kalau value negatif tu kan, negatif infinity tu dimasukkan dalam x ni, tapi powernya power nombor genap, even, nombornya akan jadi infinity lah. Sebab kalau nombor yang negatif di kuasa 2 kan, di kuasa 4 kan, di kuasa 6 kan, dia akan jadi positif. Okey. Kita tengok teorem 2.2. Tadi properties, sekarang dia punya kita nak tengok tadi basic properties, sekarang kita nak tengok dia punya properties yang lain lah. Okey. So kalau kita perhatikan dekat sini, dalam 2.2 ni kita ada k constant, fx dengan gx are two function, fx, gx function. If the limit of fx and gx exists at a particular point, then okay, so katakanlah kita akan gunakan dia punya nilai kat sini lah, dia punya operasi dia apa. Okey, yang pertama sekali, kalau kita ada limit fungsinya adalah k fx, so k ni kita boleh tarikkan dia ke luar. Okey, contoh, katakanlah limit x tu tak tahulah x approach apa-apa, x approach a. Katalah kat sini ada fungsi 5 x square tambah 3. Jadi 5 ni boleh tarik keluar, dia juga boleh ditulis sebagai 5 limit x approach a, x kuasa 2 tambah 3. Okey, next untuk yang kedua, limit ada bracket fx tambah ataupun tolak gx tutup bracket adalah sama juga kalau kita pisahkan dia punya fungsi ini, tapi kita wujudkan dua limit. So dia jadi limit fx tambah ataupun tolak limit gx. Okey. So maknanya dia boleh dipisahkan lah dia punya limitnya tu. So contoh, kalau kita ada fungsi b, limit x approach a, katakanlah fungsinya adalah 3x square tambah 5x, kita boleh pisahkan dia jadi limit x approach a 3x square tambah limit x approach a 5x. Kalau sini jadi tolak pun boleh, sini jadi tolak. Okey, macam itulah maknanya. Okey, seterusnya untuk yang C pula. Okey, A dah, B dah, C. Limit fx didarabkan dengan gx pun sama macam atas tadi, dia boleh dipisahkanlah, ada dua limit fx darabkan dengan limit gx. Okey, untuk D dibahagi, limit fx per gx pun boleh dipisahkan limitnya, iaitu limit fx bahagi limit gx dengan syarat limit bawah ni, limit gx tak boleh sama dengan kosong. Okey. So untuk E, okey, limit fx dalam bracket kuasa k, fungsi itu ada kuasa dengan constant. So kita boleh masukkan limit itu ke dalam bracket, baru kita kuasakan. Okey. Dan yang F, kita ada limit punca kuasa k untuk limit fx. Okey, dengan syarat limit fx itu mestilah lagi besar ataupun sama dengan kosong. Okey. Okey, kat sini kita ada example J. Okey, so dalam example J ni kita nak evaluate the limits of the following expression. So sekarang kita nak mengira dia punya berapakah limit x approach kosong untuk fungsi 5x dan sebagainya. So dekat sini ada 6 soalan. So 3 dah ada jawapan. Okey, kita tengok satu-satu. Limit x approach 0 untuk fungsi 5 darab x ada di sini.
Okey, untuk jalan kira ni kalau anda perhatikan 5 ditarik keluar ke depan lah. Okey, 5 yang constant ni ditarik keluar ke depan. So, dia dapat 5 limit x approach kosong untuk fungsi x. So, kita masukkan kosong ke dalam x ini. So, limit dia dapat kosong lah, value nya dapat kosong. So, 5 darab kosong adalah kosong. So, kalau student tak nak keluarkan 5, just boleh tulis terus limit x approach 0, 5 darab kosong. So, jawapannya adalah kosong. Okay, next untuk soalan B. Okay, untuk soalan B, limit x approach 2, 5x tolak 3. So, kita boleh pisahkan, kalau tak nak pun boleh. Terus je buat limit x approach 2, 5 darab 2 tolak 3. So, terus dapat jawapan 5 darab 2 adalah 10 tolak 3. So, jawapannya adalah 7. So, once kita dah masukkan value 2 tu, dalam kira seterusnya kita dah boleh buanglah perkataan limit tu, dah tak payah tulis. Ok, untuk C, limit x approach 0, x cos x. So, kita boleh tuliskan dia sebagai limit x menghampiri kosong, kosong cos kosong. So, kosong lah, cos kosong adalah 1. So, kosong darab 1 adalah 1. Okay. So, untuk D, okay, D kat sini ni soalannya. So, senang je, just masukkan sahaja limit x approach 2, 2x kuasa 2 tolak 3x tambah 4. So, kita masukkan limit x menuju 2, 2 kuasa 2 tolak 3 darab 2 tambahkan dengan 4. So, jawapannya adalah, okay, 2 kuasa 2 4, 4 darab 2 8, tolakkan dengan 6, tambahkan dengan 4. So, kita dapat jawapannya 8 tolak 6 adalah 2 tambah 4. So, jawapannya adalah 6. Okey. So, untuk soalan E, okay, kita buat kat sini. Okey, untuk soalan E, limit x approach 2 dalam bracket square root 4x tambah 1, habis bracket tolakkan pula dengan 2. So, macam mana dia punya solutionnya adalah, so, kita akan masukkanlah sama dengan limit x approach 2, 4 darab 2 tambah 1 tolak 2. Ok, so 4 darab 2 8 tambah 1 tolak 2. So, kita dapat kat sini 9 tolak 2. So, kita dapat tambah atau tolak 3 tolak 2. So, jawapan yang pertama adalah 3 tolak 2 1, atau negatif 3 tolak 2, kita dapat jawapannya negatif 5. So, dia ada dua jawapan lah. Okay. Okay, dan F kat sini kita just masukkan sajalah limit x approach 3, 3 kuasa 3 tambah 8 bahagi 3 tolak 2. Okay. So, 3 kuasa 3 adalah berapa? 3 kuasa 3 27. 27 tambah 8 dibahagikan dengan 1. So, kita dapat 35. Macam tu sah baca. Okey, dekat sini next kita ada disuruh ada satu take note. Okey. So, apa yang dia nak suruh take note ni adalah, we always noted that when the denominator equal to 0, the function cannot be determined. Dia kata kalau ada satu fungsi tu denominatornya kosong, kita tak boleh dapat jawapan lah, mat error atau undetermined. Okay. So, in order to evaluate the limit, the common factor of denominator must be cancelled off first. Dia kata kalau nak cari juga dia punya value limit tu, common factor untuk denominator
mesti di cancel off first. Kena cancelkan dulu, kena potong dulu. Okay, so kita kena tengok contoh. Okay, kat bawah example K, cancelling common factor tu macam mana. So kita ada fungsi dekat sini, limit x approach 3, x kuasa 2 tolak 6x tambah 9 dibahagikan dengan x tolak 3. So bila kita dapat je soalan macam ini, terutama bentuknya bentuk fraction, okay, first sekali kita kena pandang terus denominator. Okay, denominator ni kita dah tengok tadi properties untuk limit, dia kata masukkan je nombor yang approach ni ke dalam x. Okey, kalau ada fraction, kalau awak terus je masukkan ni, kena tengok dulu sebelum awak mula tulis jawapan tu, kena tengok dan fikir kaedah apa yang awak nak kena buat. So, bila kita tengok macam ini, kalau 3 masuk sini, confirm pecahan ni pembawahnya akan jadi kosong. Sebab 3 tolak 3 adalah kosong. Bila bawah kosong je, confirm dia adalah completely unaccepted. Okey. So, kalau jadi kes macam ini, kita kena cancelkan common factor daripada denominator dengan numerator. Okay, numerator yang atas. Okay, tengok solution kat sini. So, kita ada, ni soalannya. Okay, first, pecahan yang di sebelah atas, kita kena cari dia punya factor dia. Tekan calculator lah. Okay, untuk dapatkan dia punya apa faktor dia. Nak buka tak nak nampak ada kuasa 2, sebab kita nak potong pembawah ni. Pembawah ni tak boleh ada x tolak 3. Kalau ada, nanti menyebabkan dia jadi kosong. So bila kita dah buka dia, dah dapatkan dia punya faktor dia, dapat macam ni lah, x tolak 3 darab x tolak 3 bahagi x tolak 3. So cancelling tu maksudnya ambil lah salah satu di atas, okay, dia potong dengan yang bawah. Okey, kalau potong dapat 1, baguslah. Kalau potong bawah masih ada constant, tak apa. Janji bukan lagi function x tolak 3. So, sekarang fungsi yang tinggal adalah fungsi x tolak 3 sahaja. Okey, so bila fungsi x tolak 3 sahaja, tak ada fraction, tak perlu risaulah. Kita boleh terus masukkan x kita ke dalam fungsi. So, bila kita masukkan kat sini, 3 tolak 3, jawapan akhir adalah kosong. Okey, macam tu. Okey, next example L. Kita nak try sekarang. Ada 6 contoh. Okey, 6 contoh yang suruh di-evaluate. So, kalau anda lihat dalam anda punya nota, kita sebenarnya dah bagi 2 jawapan. Okey, untuk A dan C kalau tak silap. So, sebelum kita nak proceed menjawab ni, saya nak explain sikit. Okey. Selain daripada factorize, okay, cara untuk bila dia beri fraction okay, dah pertama kita kena semak boleh tak kita nak factorize, lepas tu kita nak cancel atas dan bawah. Okay, cara yang kedua, kalau anda perhatikan soalan C, D, E dan F, C, D, E dan F, dalam kesemua keempat-empat soalan ni, kalau anda perhatikan, dia mempunyai square root. Okay, dia ada square root kat sini. So, bila kita ada square root dekat sini, kita boleh selesaikan selesaikan dia punya evaluation of limit tu. Kita boleh selesaikan dengan menggunakan cara conjugate. Okay, factorize juga, tapi dia ada tambahan info menggunakan conjugate. Okay, so untuk conjugate ni, saya nak cakap sikit tentang conjugate. Conjugate ni, dia adalah satu satu equation. Okay, contoh, saya ada satu equation U sama dengan 2 tambah 5Z. Contoh ya, contoh. So, conjugate ni biasanya ini fungsi utama, main function. Okay, kalau ini main function, okay, dia ada conjugate dia. Conjugate functionnya adalah U sama dengan 2 tolak 5Z.
Okey, conjugate ni yang apa yang berlaku adalah connection antara dua terms dekat sini. Dia punya connection ni, okey, connection di sini di opposite sign kan. Tu makna conjugate. So kalau kita ada soalan main function dia M sama dengan 2N tambah 8P, dia punya M conjugate, kalau conjugate biasa kita tambah bar kat atas tu lah untuk menunjukkan dia conjugate, sama dengan 2N tolak 8P. Ni conjugate dia. Okey, kalau tak perlu tak payah wujudkan mana-mana yang nak wujudkan pula. Tapi kalau diperlukan, macam dalam kes ni saya kata saya perlukan conjugate, kita kena wujudkan dia punya conjugate lah. Okey. So kita tengok dia punya penyelesaian untuk 6 soalan ni. Okey, untuk soalan A, limit x approach 4, negative 2x plus 8 over x square minus x over 12. So dalam soalan ni kalau dia perhatikan, kalau awak masukkan 4 kat bawah ni, kita try 4 kuasa 2 dapat 16, ditolakkan dengan 4, ditolakkan dengan 4, ditolakkan pula dengan 12. So kita akan dapat denominator dapat kosong. So kita tak boleh proceed just masukkan je 4, lepas tu awak tulis jawapan akhirnya mat error. Tak boleh. Kita kena usahakan supaya fungsi bawah ni hilang ataupun berubah lah. Okay. So fungsi tu tekan kalkulator, dapatkan dia punya faktor dia. Okay. Lepas tu yang belah atas pun nampaknya kena difaktorkan supaya keluar faktor yang sama atas dan bawah. So dalam kes ni, yang sini dengan bawah ni dimansuhkan. Bila mansuh, ini adalah balance, negatif 2 bahagi x tambah 3. Masukkan 4, masukkan 4 ke bawah sini. So jawapan akhirnya adalah negatif 2/7. Okey. So untuk soalan B, okey, untuk soalan B kita tengok balik soalan. Okey, untuk soalan B, soalannya adalah limit x menuju negatif 2, x kuasa 3 tambah 6x kuasa 2 tambah 8x dibahagikan dengan x tolak tambah 2. Okey. So soalan ni kalau kita try masukkan denominator ke bawah, confirm akan terus jadi 0. So kita kena buat sesuatu. So soalan ni kita akan factorizekan dulu. Disebabkan sini kuasa 3 saya factorizekan dulu kuasa x nya. So jadi x kuasa 2 tambah 6x tambah 8 dibahagikan dengan x tambah 2. Okey, kemudian x kuasa 2 tambah 6x tambah 8 kita faktorkan lagi sekali. Okey, so kita dapat limit x approach negatif 2, x tambah 4, x tambah 2 bahagi x tambah 2. So dalam ni kalau kita nampak, kita dah boleh faktorkan lah. Okey, kita dah boleh faktorkan, boleh potong ni dengan bawah ni, potong. Okey, potong tu dapat jadi 1 lah. Okey, so teruskan kiraan. So kita dapat limit x menuju negatif 2, x tambah 4. So kita masukkan negatif 2, negatif 2, 2. So jawapan akhir adalah negatif 4. Okey, untuk soalan C, macam yang saya cakap tadi, soalan C disebabkan dia ada square root dekat sini. Dia ada square root. Okey, ada square root. Lepas tu dia adalah fraction. So kita kena gunakan kaedah conjugate. Okey. So untuk gunakan conjugate ni, kaedahnya senang je. Okey, kaedahnya macam ini. So bila awak dah dapat pecahan macam ini, awak semua tengok dekat mana kawasan yang ada square root. So kawasan yang ada square root ni, dia punya
equationnya tu salin. So katakanlah saya namakan dia sebagai yang atas ni sebagai C. Okey, so pecahannya salin. So yang ada square root ni, yang dah salin ni tadi ni, awak cari dia punya conjugate. Okay, macam saya cakap tadi, connection antara dua terms, ni terms pertama, ni terms yang kedua. Connection dia tu signnya di opposite kan. Okay, so bila dah dapat dia punya conjugate tu, ini yang kita perlu. So conjugate ni kaedahnya adalah darabkan conjugate fungsi tadi tu, fungsi yang pecahan tadi tu dengan conjugate atas dan bawah. Okey, pecahan ni ada dua baris je kan, numerator dengan denominator. Dua-duanya didarabkan dengan conjugate. Jangan darabkan dengan yang original ni pula, darabkan dengan conjugate. So, selepas kita darabkan dengan conjugate, apa yang berlaku adalah anda akan expandkan dia lah kan, macam biasa. So, dia akan jadi macam ini. Limit x approach 0. Okey. Kembangan tu kembangan macam biasa. Mula-mula yang depan ni dengan terms yang depan ni didarab. So square root A tambah 9 darab square root A tambah 9 akan jadi A tambah 9 sahaja. Umpamanya macam square root B darabkan dengan square root B. Jawapannya adalah B. Okey, macam itulah. Okey, lepas tu yang ni darabkan pula dengan 3. So akan dapat tambah 3 square root x tambah 9. Kemudian terms yang kedua ni didarabkan pula dengan yang ni. So dapat tolak 3 square root x tambah 9. Lepas tu negatif 3 darabkan pula dengan 3. So dapat tolak 9. Okay. So okay, bahagian atas selesai. Okey, so sekarang fungsinya adalah fungsi yang original jumpa dengan conjugate. So kena expand. Okey, yang belah bawah ni numeratornya kalau dia perhatikan, conjugate ni dia tak jumpa dengan fungsi yang original. Okey, dia jumpa fungsi yang lain. Jadi tak payah kembangkan, awak just letak dia bersebelahan sahaja dengan beza bracket. Okey, yang conjugate jumpa dengan fungsi original kena expand. Yang conjugate jumpa dengan fungsi yang lain tak payah kembang. Okey, so daripada sini kalau diperhatikan 3 square root x tambah 9 tolak 3 square root x tambah 9 akan jadi kosong lah, terhapus. So jalan kiranya terus mula dekat sini. Okey, yang mana jalan kira kat nota saya ni skip satu jalan ni lah. Dia skip jalan ni. So kita akan dapat x tambah 9 tolak 9 bahagi x square root x tambah 9 tambah 3. Jadi 9 dengan 9 juga boleh tolak. So akan dapat x sahaja. So bila kita dah dapat fungsi dalam bentuk macam ini, anda perhatikan x yang di atas ni dengan x yang di bawah ni boleh dimansuhkan lah. Ni mansuh, ni mansuh. So dia akan dapat 1 per square root x tambah 9 ditambahkan dengan 3. Okey, so daripada situ kita masukkanlah nilai. Masukkan nilai kosong. So bila kita masukkan kosong, kita akan dapat 1 per square root 9 tambah 3. Okay, so bila dimudahkan kita akan dapat, okay, square root 9 ni adalah tambah tolak 3 tambahkan dengan 3. So jawapan kita ada 2 lah sebenarnya. So kita boleh dapat sama ada 1 per 3 tambah 3 atau 1 per negatif 3 tambah 3. Okay, so dalam kes ni kalau diperhatikan yang ini akan jadi mat error. So kita tak kira lah. So kita dapat satu jawapan sahaja, 1 per 6. Okay. Okey, untuk soalan D, saya nak tunjuk juga lagi sekali. Okey, macam mana nak selesaikan. So, diperhatikan soalan ni dia ada square root. Lepas tu dia ada fraction. Fraction tu maksudnya dia bentuk pecahan. So, nak selesaikan dia kena guna conjugate. So, conjugate-nya
So first, cari yang ada square root. Square root yang ada square root adalah yang numerator. So salin numerator. Negatif 2 tambah square root x tambah 4. So ni adalah numerator. So dia punya conjugate-nya adalah negatif 2 tolak square root x tambah 4. Ni dia punya conjugate. So dia punya jalan kiranya untuk penyelesaiannya, apa yang perlu kita buat adalah daripada jalan soalan ni saya terus equalkan dekat sini. Limit x menuju kosong, negatif 2 tambah square root x tambah 4 bahagi x. Fungsi pecahan ni kena darabkan dengan darabkan dengan conjugate. Negatif 2 tolak square root x tambah 4. Bawah pun kena darab dengan conjugate. Macam tu. Sekarang kalau tak guna darab, guna bracket pun boleh. Saya guna darab. So sama dengan limit x menuju kosong. Negatif 2 darab negatif 2, 4. Negatif 2 darab negatif square root x tambah 4 akan jadi tambah. Negatif dah jumpa negatif jadi tambah 2 square root x tambah 4. Kemudian yang ni pula square root x tambah 4 darabkan dengan negatif 2. So akan jadi negatif 2 square root x tambah 4. Square root x tambah 4 didarabkan dengan negatif square root x tambah 4. So akan jadi plus jumpa minus akan jadi minus. Square root jumpa square root benda yang sama, square root akan habis. Jangan lupa buat bracket. Kemudian dibahagikan dengan bawah ni adalah conjugate jumpa dengan fungsi yang bukan original. Jadi kita just buat dalam bracket sahaja. Macam tu. So seterusnya limit x menuju kosong. Tengok fungsi yang mana boleh potong. 4 tak salin dia dulu. 2 ni dengan ni boleh habis. Ni dengan ni termasuk secara tak langsung lah, sebab minus benda yang sama akan jadi 0. Yang ni tak hilang lagi. So tolak x tambah 4 bahagi x negatif 2 tolak square root x tambah 4. So kemudian mana yang boleh dikemaskan, 4 tolak x ni kalau tolak didarab masuk akan jadi 4 tolak x tolak 4 bahagi x tolak 2 tolak square root x tambah 4. So dia akan jadi 4 dengan 4 habis. So akan jadi negatif x bahagi x negatif 2 tolak square root x tambah 4. So sambungannya kat atas sini. Limit x menuju kosong. Kalau dia perhatikan ni dengan ni boleh masuk, akan jadi sini 1, sini jadi 1. So tapi depan ni ada negatif. So dia adalah negatif 1 per negatif 2 tolak square root x tambah 4. Dan kalau dia perhatikan di sini, kita punya solution tu dah tak ada masalah lah. Dah tak ada perkali 0. So kita boleh masukkan kosong. So kita dapat negatif 1 per negatif 2 tolak square root 4. So kita dapat negatif 1 per negatif 2 tolak tambah tolak 2. So kita akan ada dua jawapan lah. Tengoklah mana dapat. Negatif 1 dibahagikan dengan negatif 2 tambah 2 akan jadi kosong, ataupun negatif 1 dibahagikan dengan negatif 2 tolak 2. So akan ada negatif 4. So jawapannya adalah 1 per
4 yang ni tak boleh pakai sebab dia still dapat denominator 0. Okey, cuba tengok dan fahamkan. Okey, next untuk soalan E dan soalan F. Okey, so untuk soalan ni saya nak pilih satu je untuk kita selesaikan bersama. So saya nak pilih soalan F. Okey, untuk soalan F, kita tengok dia punya fraction dia. Fraction ni denominator yang ada square root. So kita ambil conjugate-nya, ambil fungsi x tolak 4. So conjugate-nya adalah square root x tambah 4. So fungsi ni kita akan darabkan dengan conjugate lah. Sorry, ni adalah square root x tolak 4. Okey, didarabkan dengan square root x tambah 4, dibahagikan juga dengan square root x tambah 4. Okey. So kalau dilihat di sini, dia punya numerator tak payah darab. Kenapa tak payah darab, tak payah expand? Sebab dia adalah conjugate yang berjumpa dengan bukan original dia lah. Okey, so kita just letakkan dia bersebelahan sahaja. Okey, yang bawah baru expand. Square root x darab square root x adalah x. Square root x darab 4 adalah tambah 4 square root x. Negatif 4 darab square root x adalah tolak 4 square root x. Negatif 4 darab 4 adalah tolak 16. So kita dapat fungsinya x tolak 16, yang atas masih sama. Okey, yang ni dengan ni habis. Bawah adalah x tolak 16. So secara tak langsung yang ni dengan yang ni boleh dimansuhkan. Okay, so kita dapat square root x tambah 4. So kita boleh masukkan 16 lah. Okay, masukkan 16. So kita dapat square root 16 tambah 4. So square root 16 adalah tambah tolak 4, tambah ataupun tolak 4 ditambahkan dengan 4. So jawapannya boleh jadi sama ada 4 tambah 4 iaitu 8 ataupun negatif 4 tambah 4 iaitu 0. Okey. Okey, untuk soalan E boleh cuba sendiri yang mana conjugate-nya berada di sebelah atas. Okey, cari dia punya partner conjugate, dia punya conjugate, dia punya square root berada di sebelah atas. So cari dia punya conjugate, darab atas dan bawah dan dikembangkan dan dipotong.